Okey, saya nak terangkan macam mana kita nak selesaikan partial fraction yang mempunyai improper fraction. Okey, sebelum tu kamu kena faham dulu apa itu improper fraction. So, improper fraction ni adalah bila mana fraction kamu highest power of numerator. Numerator ni adalah di bahagian top Okey. So, yang highest power untuk numerator is greater or equal. Dia mesti lebih besar ataupun sama dengan highest power of denominator. Denominator ni adalah di bahagian bottom. Okey. Jadi, bila dia punya power yang atas lebih besar daripada power yang bawah ataupun sama, jadi dia akan jadi improper fraction. Okey. Contoh, kita tengok, let's say kita ada x kuasa 3 tambah 2x tolak 5. Okey, per dengan x kuasa 3 tambah 1. Okey, so first kali kamu tengok untuk bahagian numerator, bahagian atas dia. Dia punya highest power dia berapa? So kat sini highest power dia adalah 3. Jadi kita define dia punya n dulu. N ni adalah numerator. Okey, highest power dia adalah sama dengan 3. And then bahagian bawah adalah denominator. Jadi d kita sama dengan 3. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, n dengan d adalah nilai yang sama. So, n adalah sama dengan d. So, bila dia sama, jadi dia akan jadi improper fraction. Okey, contoh lain, kamu ada x power of 3 minus 2x square plus 1. Okey, divide by x square minus 3. Okey, so bila kita tengok bahagian numerator dulu, highest power dia adalah kuasa 3. So, n kita adalah sama dengan 3. Okey, d kita dekat bawah. D sama dengan 2. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, n dia adalah 3, d adalah sama dengan 2. Jadi, n dia lebih besar daripada d. Okey, bila mana n lebih besar daripada d, jadi dia akan jadi improper fraction. Sama juga kalau n sama dengan d, so dia akan jadi improper fraction. Okey, now kita tengok contoh macam mana kita nak selesaikan untuk soalan improper fraction menggunakan kaedah n tolak d. Okey, so sebelum kamu nak buat, kamu kena ingat, okay, yang ini mesti remember. Okay, sekiranya kamu dapat nilai n tolak d sama dengan 0, so kamu akan dapat dia punya constant dia adalah sama dengan a. Okay, ini kena ingat Okay, n tolak d sama dengan 1, kita akan dapat a x tambah b. Okay, sebab dia dapat 1, maksudnya dia kena ada 1x dekat sini. Kalau n tolak d sama dengan 2, kita akan dapat a, x dia kena kuasa 2. Sebab dia dapat 2 kat sini, ax square tambah bx. Okay, x dia semakin berkurang, tambah c. Dia ada 3 unknown kat sini, a, b dan c. Okay, kalau n tolak d sama dengan 3. Okay, jadi apa? X tu kena power 3 lah. So, ax kuasa 3. And then x dia mesti semakin berkurang. Bx kuasa 2. C, x. And then dia ada satu lagi unknown d. Pattern dia macam ni. Kalau dia n tolak d kosong, maksudnya dia tak ada x. Kalau n tolak d 1, dia ada 1x. Kalau n tolak d 2, maksudnya x dia ada kuasa 2. Dan seterusnya. So, yang ini kamu kena remember. Okey, now kita tengok soalan contoh macam mana kamu nak selesaikan soalan yang mempunyai improper fraction. Okey, ni contoh soalan improper fraction. So, untuk first step, you all kena define dulu dia punya nilai n dan nilai d. So, tengok dulu nilai n. N ni adalah highest power untuk bahagian atas. So, n kita kat sini adalah sama dengan, okay, kalau kamu tengok dekat equation yang atas ni, 3x square.
Okey, jadi N kita adalah sama dengan 2. Okey, D pula. Okey, D ni highest power untuk bahagian bawah. Okey, jadi kamu kena tengok highest power tu terletak pada X. So, kalau kamu nak tengok dia punya nilai X tu, kamu pastikan darabkan dulu yang ni. Okey, X darab dengan X, kita dapat X kuasa 2. So, bila X kuasa 2, maksudnya D kamu adalah sama dengan 2. Okey, so step yang kedua, kita cari N tolak D. Okey, N tolak D. Jadi, N kita adalah sama dengan 2. Tolakkan D kita adalah sama dengan 2. Jadi, kita dapat apa? Dapat kosong. So, kosong ni, kamu kena ikut yang tadi, properties tadi. Kalau N tolak D sama dengan kosong, kita akan dapat A. Okey, kalau N tolak D sama dengan 1, dapat AX tambah B. So, sekarang kita dapat kosong. Jadi, kita tak ada X. Kita dapat A sahaja. Okey, now kita pergi kepada step yang ketiga. Step yang ketiga, kita kena asingkan. So, macam nak asingkan? Okay, tulis balik soalan dia. 3x square tolak 3x tolak 2. Okey. Per dengan x tolak 1, x tolak 2. Okey, sama dengan. Okey, bila kamu buat sama dengan, depan sekali ni, kita kena ambil step yang kedua tadi. Apa yang kita dapat dekat step yang kedua tu? Kita dapat A. So, A ni kena tulis dekat depan. Okey, kalau dekat step kedua, kamu dapat AX tambah B. So, AX tambah B ni tulis dulu dekat depan ni. Okey, and then baru kita tengok dia punya denominator. So, kat sini dia ada 2 bracket. Satu untuk X tolak 1, satu lagi X tolak 2. Okey, dekat dalam bracket ni dia adalah function apa? Function linear kan? Sebab dia tak ada power pada X ni. So, bila linear, kita boleh pecahkan kepada B per X tolak 1. And then satu lagi, linear juga. So, terus kepada C per X tolak 2. Okey, kemudian step yang seterusnya. Okey, kita pindahkan yang bawah ni, pindah ke kanan. Okey, bila bahagi, pindah ke kanan, dia akan jadi darab. Okey, so kita tulis balik yang sebelah atas, 3x square tolak 3x tolak 2. Okey, sama dengan yang bawah kita pindahkan sebelah kanan. Okey, darabkan. Jadi A X tolak 1, X tolak 2. Tambah. B pun kena darabkan. X tolak 1, X tolak 2. Okey, B ada bawah dia per dengan X tolak 1. Okey, untuk C pula, sama juga kena darabkan. X tolak 1, X tolak 2. Okey, bahagi. Bawah C tu ada apa? X tolak 2. Okey, now kita potong yang mana yang sama. Untuk A ni dia tak ada per dekat bawah. Jadi tak payah potong. Untuk B, kita tengok X tolak 1, ada 1 dekat atas. Bawah pun ada X tolak 1. Potong yang sama. Okey, untuk C yang sama apa? X tolak 2, X tolak 2. Okey, now kita tulis balik apa yang tinggal. Okey, so tulis balik kat sini. A, X tolak 1, X tolak 2. Okey, B, X tolak 2. Okey, C, X tolak 1. Okey, now kita expand nilai yang kita dapat tadi, kita expand. Okey, expandkan nilai tu untuk kita dapat equation 1. Okey, so expandkan. Okay, yang ini kamu kena darab masuk 1 by 1. So, X darabkan dengan X, X darabkan dengan 2. And then, negatif 1 darab X, negatif 1 darab negatif 2. So, dapat A ni tinggal dulu kat depan. Okay, kita akan dapat apa? X kuasa 2 tolak 2X tolak X tambah 2. Okay, expand 1 by 1. Okay, yang ini pula B darab X, B darab negatif 2. So, tambah dapat BX tolak 2B. Okay, now untuk C pula, C darab X, C darab negatif 1. Jadi, tambah CX tolak C. Okay, kemudian A ni darab masuk 1 by 1. Mesti semua term didarabkan dengan A. Semua term kena darab dengan A ni.
Okey. So, kita akan dapat dekat sini, AX square tolak 2AX tolak AX tambah 2A. Okey, yang belakang salin je balik. Tambah BX tolak 2B tambah CX tolak C. Okey, yang ini kita tandakan dengan number 1. Sebab apa? Kita nak buat compare nanti. Okey, sebelah kiri jangan lupa tulis balik apa yang ada kat atas tadi. 3x square tolak 3x tolak 2. Okey, ini step yang keempat bila kamu dah expand. Okey, now kita nak cari nilai A, B dan C. Okey, kamu tengok dulu dekat mana yang kita boleh cari. Tengok balik pada soalan. Yang mana yang linear, kita boleh pakai cover up method. Okey, yang mana yang linear boleh pakai cover up method. So, kalau kat sini kita tengok yang linear ni ada pada B dan C. Okey, bawah B dengan C ni adalah function linear. So, B dan C kita boleh cari dulu menggunakan kaedah cover up method. So, untuk next step yang kelima, kita cari dulu nilai B. Okay, so B kita ambil dia punya bawah dia. X tolak 1 sama dengan 0. Jadi X kita sama dengan 1. So kita buat kaedah cover up method. Ganti balik dalam soalan. Kamu ingat bila mana kamu pakai X tu, kamu ganti X tolak 1. Jadi kita cover dekat X tolak 1. Okay, so cover dekat X tolak 1. Jadi dekat X tolak 1 ni kita tak payah masukkan nilai. Okey, jadi B kita sama dengan 3 darab dengan 1 kuasa 2 tolak 3 darab dengan 1 tolak 2 per, okey, 1 tolak 2. Okey, so kamu kira pakai kalkulator, kita akan dapatlah nilai untuk B. Jadi B kita dapat 2. Okey, sama dengan 2. Okey. So, dah dapat B. Sekarang kita nak cari untuk nilai C. Okey, so nilai C. C kita boleh cari sebab dia adalah linear. Okey, kalau kamu tengok tadi, C dia punya bawah untuk C apa? X tolak 2. So, kamu boleh tulis dekat situ X tolak 2 sama dengan 0. Jadi kita buat gantian pada soalan dan make sure apa yang kita ganti X tolak 2 tu kita cover, tutup. Okey. So kita buat gantian pada C. Okey. Kita akan dapat X ni X tolak 2 sama dengan 0. Jadi X kita sama dengan 2. So, now kita cari nilai C. Okay, 3, 2, kuasa 2, tolak 3 darabkan dengan 2, tolak 2. Okay, bawah bahagi. Okay, X tolak 2 kita dah pakai, jadi kita cover. Okay, cover X tolak 2. So, tak payah kita masukkan nilai dekat situ. Okay, jadi kita masukkan dekat X tolak 1. Jadi, X kita adalah 2, tolakkan dengan 1. Okay, kamu tekan kalkulator. So, kamu akan dapat jawapan untuk C adalah sama dengan 4. Okey, so nilai untuk B kita dah dapat. Nilai untuk C kita dah dapat. Now, kita nak cari nilai untuk A. Okey, untuk A, kita dah expand tadi untuk equation 1. Jadi, kita boleh ambil from 1. Okey, kita boleh ambil terus from 1. Jadi, kamu tengok dekat equation number 1 tu. Okay, so kita pergi kepada step yang ke-6 So from 1. Okay, from 1. 1 ni adalah equation yang kita dah buat tadi dekat sini. Okay, yang dekat atas tadi yang kita dah expand tu. Okay, kamu tengok dekat equation 1 ni. Okay, so from 1 kita tengok yang highest power. So highest power kita dekat sini adalah X square. So kita compare X square. Okay, so bila kamu compare X square, kita tengok sebelah kiri yang ada X square. Okay, yang mana yang ada X square sebelah kiri? Okay, sebelah kiri ada 3X square.
Okay, then kita tengok pula yang sebelah kanan. Okay, yang ada x square. So, kat sini dia ada ax square. Okay, lain ada lagi tak yang x square? Sebelah kanan. Okay, tak ada dah kan? So, bila dah tak ada, kita tulis dekat compare x square ni. Kita ada 3x square. Okay, sebelah kanan adalah ax square. Okay, dan kita potong yang ada x square ni. Potong kiri, potong kanan. So, yang tinggal adalah 3 sama dengan A. So, kita dapatlah nilai untuk A. Okay, so bila kamu dah dapat nilai A, B dan C. Okay, the final step tu kamu kena gantikan balik kita punya nilai A, B dan C. So, kita punya equation tadi adalah A tambah B per X tolak 1 tambah C per X tolak 2. So, kamu substitute nilai untuk A, B dan C. Jadi, A kita adalah 3. Okay, 3. And then, tambah B adalah 2. So, 2 per X tolak 1. Then, C kita adalah 4 per X tolak 2. So, kita dapatlah dia punya final answer. Okay.